Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Nurdin Zainur Tamliha Khamsani dalam rancangan Kisah Ruqyah SG. Alhamdulillah, pada episod kali ini dalam episod YouTube kita kita nak tunjukkan, dah nampak kan? Jing 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 jing. barang-barang angker. Barang-barang sihir. InsyaAllah topik mulai hari ini InsyaAllah kita bahaskan dan kita cuba memahami apa benda itu sihir. Jadi Ustaz Tang, kita mulakan. Kita cakap pasal sihir ni kan. Apa yang anda faham apa tu sihir? Santet. Santet antara satu form of sihir lagi, atau memberikan kesan buruk kepada orang lain. kesan buruk kepada orang lain. Dan ramai tak tahu sebenarnya dalam pengamalan sihir ni ada sihir yang dengan niat kebaikan. Okey, dengan niat kebaikan, tetapi ada unsur nama-nama jin ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir. Jadi sebelum kita mulakan untuk episod yang sekarang ini, kita nak bincang pasal sihir bersama saya ada kitab, nama kitab ni Fiqh Ruqyah. Kita dengarkan apa yang diterangkan tentang definisi sihir dulu Baik, jadi saya bacakan yang pertama, iaitu penerangan sihir mengikut pandangan Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. So dia cakap apa tahu? Sihir itu adalah ikatan. Okey, itu sebabnya ada setengah item sihir itu dia mesti diikat. Okey, mentera atau rafalan. Kalau mentera bermakna ada bacaan-bacaan yang against Al-Quran ataupun bahasa-bahasa yang tidak dapat difahami. Dibaca atau ditulis oleh tukang sihir untuk mengerjakan sesuatu yang bertujuan menimbulkan akibat buruk pada tubuh, hati atau akal orang yang menjadi objek sihir secara tidak langsung. Okay. Sihir punya hakikat bermakna dia bukan ilusi khayalan. Bermakna ianya boleh menjadi satu hakikat. Kita ambil example Macam Ustaz Tam cakap, orang yang terkena santet. Okay, maknanya orang hantar lah kemudian melalui makan ataupun minum. Sakit yang dialami hakikat. Bukan kata orang tu khayalan. Hakikat ia terjadi. Contohnya bengkak sebahagian tubuh kita. Letaklah busung busung. Perut kita buncit. Hakikat berlaku. Tetapi bila berjumpa dengan kemungkinan ataupun jumpa dengan ahli pakar dari kedoktoran, mereka tidak dapat mengesahkan apa-apa. Itu maksudnya hakikat. Di antaranya ada yang dapat membunuh. Kalau tidak treated early, kalau tidak kata orang tu jumpa dengan orang ataupun meruqyah diri sendirilah. Kalau kita tidak obati, boleh mengakibatkan terbunuh, membuat sakit, mempengaruhi kaum lelaki sehingga tidak mampu menggauli isterinya. Ini sebahagian dari sihir tafriq. Sihir tafriq ni adalah namanya sihir pemisah. So insyaAllah kita pelan-pelan kita faham jenis-jenis sihir ni. Memisahkan suami isteri, membuatnya keduanya saling benci atau membuat dua orang saling mencintai. Okay. Ini diterangkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam definisi apa tu sihir. Nah, sebelum kita introduce dengan item-item ini, sebahagian je sahaja Ada banyak lagi. Ada banyak sangat. Okay. Tapi kita nak faham dulu tentang sihir ni. Dan next apa saya nak bincangkan ialah rukun sihir. Untuk sihir itu berlaku, ada rukunnya. Makna rukun tu ialah perkara-perkara yang harus ada untuk mendefinisikan sesuatu. Saya ambil contoh. Rukun Islam ada 5 perkara. Satu rukun tak ada, maka tidak sempurna keislaman tersebut. Dan nama saya Ruknuddin. Rukun agama tak ada kena-mengena, but itu contohnya rukun. Jadi rukun sihir ni dia ada, kita go through dulu. Okay. Baik. Diterangkan oleh Syekh Sa'id Abduh. Dia cakap rukun sihir itu ada 4 yang menjadi kata orang tu penentu. Jadi diterangkan di sini dalam takrifnya ialah akad perjanjian antara seorang penyihir dengan kekufurannya, dan syaitan dengan kekuatannya untuk menciptakan sesuatu yang berada dalam batas kemampuan seorang makhluk disebabkan izin takdir Allah sang pencipta. Itu definisi rukun-rukun sihir dalam satu statement. Jadi kita go through one by one dulu insyaAllah. Yang pertama, ilmu sihir. Diterangkan di sini ialah akad perjanjian terjadi antara penyihir dan syaitan. So kalau dah sebut syaitan, maknanya ada perjanjian dengan makhluk halus, makhluk yang gaib. Dan di sini tak semestinya syaitan juga, kadang-kadang ada jin yang mungkin beragama, wallahu alam agama apa, mungkin dia boleh tipu dan mengatakan itu agama Islam. Tapi ada perjanjian di antara dua tersebut.
diawali oleh sebuah media yang menghubungkan mereka. Itulah yang disebut ilmu sihir, yang di dalamnya terkandung banyak cabang seperti tanjim. Apa itu tanjim? Ini salah satu elemen penting dalam sihir, iaitu perbintangan. Okey, maknanya daripada word najm. Najm an-najmu. Okey, najm tu maknanya perbintangan. Bermakna melihat kepada bintang untuk menentukan nasib seseorang. Diterangkan oleh ulama, ini adalah definisi sebahagian dari sihir. Atau ilmu huruf, pecah-pecah huruf. Rasulullah SAW tidak mengajarkan ilmu pecah-pecah huruf. Kalau alif tu maknanya apa? Saya kasih contoh, saya pernah dengar ada orang memecah hurufnya alif lam lam ha konon. Alif tu insan. Kenapa ada kalimah insan dalam kalimah lafzul jalalah Allah? Tak boleh. Kenapa nak you see dia kekufuran di situ? Manusia itu dikaitkan dalam kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bila kita percaya ini adalah betul, waliyadzubillah, ini adalah satu penyesatan. Ya, okay. Ilmu huruf, ilmu bilangan huruf, iaitu ilmu a'dad al-huruf. Okay, maknanya ada ilmu di mana satu huruf tu equivalent to numbers. Okay. Saya pernah tahu satu ilmu ni dalam kitab sihir ni, dia bilang macam ni. Letaklah Ustaz Tamlikha, pecah hurufnya ta, mim, lam, ya, kha, alif. Ta tu nombornya berapa? Mim tu nombornya berapa? Lam tu nombornya berapa? Okay, kemudian dengan pasangannya, letaklah nama pasangannya, nak letak nama apa? Jangan salah cakap. Isteri saya marah. Okay. Kalau contohlah, contoh. Namanya begini. So huruf ni nombornya begini. Kemudian dia gabungkan number tersebut akan jadi satu number. Mana contoh kalau campur 21 dengan 31 jadi berapa nomornya tu, campurkan lagi, letaklah satu. Number tu penentu sama ada perkahwinan awak tu good luck ataupun bad luck. Ini salah. Ini sebahagian daripada ilmu sihir. Ilmu awfaq. Ilmu awfaq adalah wafaq, di mana item itu dipertangkalkan. Okay, seperti contoh ni, contoh wafaq. Okay, nampak? Kena bawah sikit. Okay, bawah sikit. Nanti saya nak terangkan dalam wafaq ni apa yang salah. Ilmu azimat, okay, azimat tu adalah rafalan-rafalan, statement-statement yang mentah-mentah tak ada maknanya, okay, dan sebagainya. So azimat, tangkal, wafak ni semua terkait dalam benda yang sama. Okay. Rukun yang kedua ialah kekufuran penyihir. Okay, bilang sini apa contoh-contoh kekufuran yang dibuat supaya jin atau syaitan akan bantu ahli sihir tersebut. Dan paling teruk adalah amalan yang kita sangka okey, tapi sebenarnya sudah kena goreng dengan jin tersebut dan kita ingatkan itu betul. Saya ambil satu contoh. Dalam solat, okay, di tahiyat akhir, maka syaratnya jin tu akan menurun pada solat tahiyat akhir tersebut. Subhanallah, tu solat. Kenapa jin tu nak merasuk dalam solat? Kerana apa? Kerana ada benda kekufuran. Ibadah tu diperkaitkan dengan jin. Dirosakkan ibadah. Dirosakkan ibadahnya. Jadi terangkan sini, yang pertama, menghina ayat-ayat Allah. Okay? Ayat Allah yang paling agung adalah Al-Quran. Itu sebabnya setengah daripada amalan sihir banyak mesti ada ayat Al-Quran. You cuba YouTube ataupun Google barang-barang sihir. Antaranya contoh, kita tak ada bukhul bukhul sihir. Bukhul tu maknanya item sihir daripada sebahagian orang tersebut dicampurkan pula dengan benda-benda najis sebagai contoh. Kemudian ada mentera-mentera, kemudian ada Al-Quran. Okay, dalamnya surah Ikhlas. Okay, tujuannya untuk kata orang tu merosakkan kehidupan orang tersebut. Dan dalam situ ada gambar, ada sebahagian benda daripada milik orang tersebut. Okay, tapi dalam ada Al-Quran. Jadi jangan tersalah faham kalau ada ayat Al-Quran je, okey, mesti okey. Saya kasih awak ni, ni dalam ada Al-Quran. Macam contoh ni, you see this benda kan, tengok ni, zoom, bukan zumba, zoom. Okay, so nampak macam okey. Nanti kita go through one by one. Okay, Ustaz Tam akan tunjuk lah. Ni Ustaz Tam, ni tangan Ustaz Tam, ni tangan saya. Okay, nampak ada Allah, ada Muhammad, ada nama Umar, semua semua macam okey lah. Tapi ada satu nama tu yang saya lihat, dia ni nama kepada apa? Nanti kita terangkan. Okay. Kemudian melakukan perbuatan yang paling keji.
Antara mereka tukang sihir melakukan solat dalam keadaan junub. Ya Allah. Means tak mandi hadas dalam keadaan kotor, mereka akan solat. Ada yang melakukan zina dengan mahramnya. Ada yang berwuduk sebelum solat dengan menggunakan khamar. Semua ini hanyalah sebahagian kecil dari yang banyak. Itu antara contoh. Kalau saya dapat terangkan, zina dengan mahram tu maksudnya dengan anak. Contoh macam haruan makan anak. Ini biasa dilakukan oleh sahir, tukang sihir. Dan na'udzubillah lah, harapnya tidak berlaku di negara kita. Tapi harapnya tak berlaku langsung lah, tapi masih dilakukan. Ini perbuatan yang sangat keji. You berlaku zina terhadap anak ataupun ahli keluarga sendiri. Okey. Dan kita kembali ke rukun yang ketiga. Tadi 2 rukun dah diterangkan. Ketiga ialah kekuatan syaitan. Okey, bermakna kuasa-kuasa gerakan-gerakan yang tidak normal. Dan sepanjang pengalaman kami, bila berhadapan dengan jin lah ataupun sihir, dia ada perkara yang logika tu tak dapat explain. Saya kasih contoh kecepatan bergerak. Okey, contoh maknanya apa kecepatan bergerak ni? Ialah seorang ahli sihir perlukan sesuatu daripada awak. Contoh peluh, rambut, kuku. Okey, apa-apalah perlu darah sebagai contoh. Kalau nak lagi tinggi level sihirnya tu, gunakan benda-benda lebih najis lah. Dipanggil sihir sufli. Betul. Okay. Kecepatan bergerak. So bila dia dah dapat benda daripada awak, dengan sekejap dia tiba-tiba rasa macam ada benda masuk dalam badan kita, atau melalui mimpi, boom, dah jadi. Tu dia kecepatan bergerak. Kekuatan membawa benda berat. Ni contohnya ifrit lah, jin ifrit dapat mengangkat bangunan dari satu tempat ke satu tempat lain. Ni dengan penggunaan hakikat kelebihan jin. Kekuatan penciuman. Diorang bau peluh kita je, dia dah boleh cari kita dah. Dalam ilmu sihir lah. Tapi jangan takut lah, jangan ingat, mak diorang dahsyat. Ingat, kuasa Allah SWT tu lebih dahsyat, lebih kuat daripada makhluknya, iaitu jin. Kekuatan merubah bentuk dan penjelmaan, bermakna tashkil, daripada ghaib boleh jadi jelmaan seketika. Zahir. Dengan ilmu sihir yang mereka pelajari. Kekuatan mengangkat benda berat dan kekuatan akal dan sebagainya. Rukun yang keempat iaitu takdir Allah, bermakna ianya berlaku kerana Allah mengizinkannya. Bila ia berlaku kepada anda, itu adalah ujian. Dan ramai bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa saya diuji? Saya selalu solat sih. Jawapannya simple aja. Berapa ramai di antara kita amalan dah banyak cukup masuk syurga? Mungkin belum cukup, tapi Allah memberikan ruang untuk kita dapat masuk syurga. Dengan cara apa? Dengan cara ujian. Bila diuji, dosa-dosa kita diampunkan, pahala kita bertambah-tambah. Inilah dakwah yang kita ingin sampaikan kepada para penonton dan para pendengar kisah Ruqyah SG. Dan kalau orang-orang yang diujinya hanyalah orang-orang yang Allah sayang saja. Contoh, para nabi, para rasul semua diuji. Orang yang paling Allah cintai, paling sayangi, itulah orang yang diuji. So kalau kita diuji, bersyukurlah. Dan dia very weird kalau contoh kehidupan kita terlalu smooth, terlalu bersih, tak ada apa-apa ujian, berhati-hati. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. So kita dah terangkan tentang rukun-rukun sihir. What I want to do next is, kita dah faham sebagai ilmu sihir tu ada ilmu tanjimnya, perbintangannya, pecahan hurufnya, nombor-nombornya. So whatever yang kita sebutkan ni mungkin ada di dalam sini lah. Tengok boleh zoom tak? Tengok zoom. Nampak? Okay. Kita tengoklah. Tengok. Ni Abu Bakar. Okay. Ini ni apa ni? Mari saya tengok sikit. Oh, ni bismillah lah. Ni nama Muhammad. Dia bilang kat sini untuk mendapatkan rezeki dan menolak balak. Okay. Jadi ni benda you kena pakai, simpan di mana-mana. InsyaAllah rezeki bertambah. Kemudian ditolak balak. Biasa simpan kat wallet. Ada di shoulder dekat bahu disimpan, dijahit pun ada. Ada letak dalam belt. Ada juga. Okay. So once you see, next will be this thing lah, pecah-pecah huruf lah. Ba, alif, sin, ta. Mungkin basit ni mungkin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang kita jumpa dalam kitab sihir, pecah-pecah huruf seperti ini dalam ada grid-grid. Okay. Kita baru belajar tadi sihir tu ada sebagainya dari ilmu perpecahan huruf. Dan next you will see kat sini ialah nombor-nombor. Kan? So nombor-nombor ni sebenarnya kalau kita belajar di sebahagian ilmu sihir, ia can represent nama jin. Dia boleh represent nama jin. You see macam mana
ahli sihir itu nak menyesatkan kita, kita simpan benda dan benda tu represent number dan number tu sebenarnya sebagai daripada nama-nama jin. Waliyadzubillah. Okay. Dan kemudian di sini kita nampak ada nama Muhammad dan ada nama pelik kat sini which saya akan explain pada akhirnya. Kemudian ada pecah-pecah huruf. Kemudian ada ni dinamakan Wafaq Ashabul Kahfi. Kononnya kalau letak kan akan dijagalah kononnya. Ashabul Kahfi ni apa? Ashabul Kahfi adalah nama mereka-mereka pada zaman satu waktu ketika dahulu dalam suratul Kahfi. Pemuda-pemuda yang Allah tidurkan dan juga bersertanya adalah seekor anjing. Ada dalam riwayat kata 7 pemuda, ada yang kata plus 1 anjing. Tu ada juga. Dan mereka ni orang soleh, orang soleh yang dikejar oleh raja yang zalim kerana mereka tidak mahulah taat pada perintah yang salah tu, lari masuk ke dalam gua dan tidur lebih daripada 300 tahun. Boleh bacakan, ada beberapa riwayat, you boleh check. Dan di antaranya nama-namanya lah anjingnya namanya Qitmir. Okay. So Ustaz Ru akan explainkan. So nama Qitmir ni nama anjing. Kenapa kita simpan nama anjing di dalam rumah? Kebanyakan orang yang ada benda ni, mereka tak tahu ada tertulis nama anjing. Tapi ada satu nama yang very familiar. Tamliha. Tamliha tu nama saya lah. Jadi one of them lah. One of them. I mean tak kena mengena lah dengan Ustaz Tamliha ni kan. Yang saya nak fahamkan di sini, you letak nama orang-orang yang Allah tidurkan tu, apa dalilnya yang mereka dapat jaga? Okay, tak ada dalil. So jangan beramal dengan benda yang tak ada dalil. Kerana apa? Kita takut. Kenapa saya takut? Okay, tengok sini Now fokus kat tengah-tengah sini. Main pun jatuh. Okay, fokus di tengah-tengah sini. Nampak tak? Kita minta kit, nampak kan? Nampak Okay. Di tengah-tengah ni nama Muhammad, cross. Okay, boleh? Kit boleh cuba zoomkan sikit. Kat sini tengah-tengah nampak? Now, ada nama Muhammad kan? Ada nama yang cross di sebalik nama Muhammad tu. Jadi saya nak tahu lah nama siapa ni. Okay. So, okay, dah okay Bila kita mengkaji nama tu, dia bilang di sini namanya Samsamail. So saya carilah Samsamail tu siapa. Okay. Bermakna nama Samsamail ni, yang menerangkan siapa Samsamail ni, dia bukan kitab-kitab ruqyah tau. Kitab-kitab sihir itself. Nanti one day kita terangkan lah sebahagian kitab-kitab sihir tu. Panjang cerita. Panjang ceritanya. Okay. Bila saya lihat siapa tu Samsamail, rupanya dalam kitab Mujarobat, kitab sihir juga. Dia ada seru 7 nama ni. Antaranya ialah Al-Mudhab, Al-Burqan, Syamharush. Dia banyak nama lah. Al-Ahmar, Al-Abyad. Mudhab yang gold The gold. Mudhab mean the golden one. So siapa si golden one ni? Al-Ahmar, the red one. Okay, Burqan, thunder. Syamharush ni memang nama pelik Kuning tak ada, kuning. Kuning tak ada, dia Al-Abyad. Abyad yang putih. And satu tu Samsamail. Bila saya cek apa ni 7 nama ni, rupanya 7 nama jin. Apa ke bendanya? 7 raja raja jin 7 raja jin. 7 nama raja jin. Nama Muhammad SAW di sini Nabi kita, kenapa dikroskan dengan nama jin? Ini dah red flag besar ni. Dah red flag besar-besar sangat. Ini bapak punya red flag. Hati-hati. Ingat, kita tak boleh beramal dengan jin. Allah terangkan dalam surah Al-Jin ayat ke 6 ke 9? 6. Ayat ke 6. A'udzu syaitanir rajim. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jin fazadum raqa. Ada seorang lelaki dari bangsa manusia meminta pertolongan dari seorang lelaki dari bangsa jin, maka bertambah sesat bagi mereka. Rahaqa, sesat. Allah dah warning, jangan. Kenapa masih lagi kita beramalkan seperti ini? Jadi ingat, tak ada maknanya kalau menggunakan jin untuk bantu. Ni salah. Al-Quran melarang. Okay. Jadi demikian episod untuk sekarang. Ini ada benda-benda lain ni Ustaz Tam akan explain dalam episod seterusnya, insya-Allah. Contoh. Contoh. Ini minyak urut zakar. Astagfirullah. Zakar ni tampak kemaluan ataupun alat sulit lelaki lah. Dalamnya ada benda-benda, nanti kita bincangkan, you boleh tengok. So kita ada banyak item. Kalau you nak tengok sama-sama, boleh tengok lah for the next episodes. Boleh subscribe, sharekan kepada kawan dan ahli keluarga, dan kita akan tunjukkan. Ini item-item yang kita dapatkan di Singapura. InsyaAllah. Baik. Sekian saya daripada saya Rudin Zainur. Tamliha Khamsani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.